part lah of chapter 4 which is parabola. Okay. Dan benda ni sebenarnya dah bincang dalam kuliah kan. So kita just go through ni je lah. Okay. Sebentar lalu je. Okay, so parabola, benda yang mungkin kamu pernah jumpa adalah kuadratik tu lah. So kalau kuadratik tu adalah one of the, kalau graf kuadratik ni one of parabola lah. Okay, cuma yang ni yang bentuk, okay, kalau yang biasa yang ni lah, y equals to ax squared plus bx plus c. Okay, so ni adalah parabola juga, one of parabola. Okay, tapi basically parabola ni dia ada, sebenarnya ada dua je lah. Okay, dia ada jenis open outward downward ataupun open left open right. So sini dia ada dua jenis. Okay, yang pertama yang upward downward ni. Okay, ni yang biasalah, yang kuadratik tu. Okay, ataupun dia open left open right. Okay, so dia lebih kurang ada empat lah. Walaupun dia dua, tapi bila pecah tu jadi empat jugalah. Okay, so kalau dia open upward ni, kalau dia P is greater than 0. Okay, kalau dia open downward ni, kalau P less than 0 ataupun P dia negatif. Okay, sama jugalah kalau untuk yang ini. Okay, kalau P dia positif, dia open right. Okay, kalau P dia negatif, dia open left. Okay, so sebenarnya ni kuadratik lah ni. Cumanya bila kita bincang pasal ellipse, kita tukar sikit lah dia punya equation ni dalam bentuk standard form. Okay, so kalau yang kuadratik ni ataupun upward downward ni, okay, dia yang kuasa 2 tu adalah dekat X. Okay, yang ada kuasa tu dekat bahagian X. Okay, kalau yang open left open right ni, yang kuasa 2 dia tu pada Y lah. So mudah je kita nak ingat so dia terbalik je yang ni. Okay, so formula ni pun dia bagi dalam exam. So tak perlu hafal lah, cuma kena tahu lah. Yang ini, yang kalau X kuasa. Okay, dan untuk parabola ni dia cuma 3 benda je lah. Okay, yang penting dia tak macam ellipse kan. Ellipse dia ada banyak. Ada center, ada foci, ada vertex. Okay, the length of major axis, macam-macam lah. Okay, tapi untuk parabola ni 3 benda je. Dia ada vertex. Okay, so vertex untuk dua-dua jenis sama je, HK. Vertex ni macam center lah. Kalau untuk circle dengan ellipse tu dia macam center. Okay, vertex. Yang kedua adalah focus. Okay, so focus ni dia beza sikit lah. Okay, kalau yang ada kuasa 2 tu pada X. Okay, so yang akan berubah tu pada Y lah. Okay, yang ini kalau kuasa 2 tu pada Y. Okay, yang akan ada plus minus P tu pada X. Okay, ataupun mungkin lecturer kamu ada sebut pasal ni, dia senang je nak ingat untuk parabola ni. Okay, kalau X ada kuasa, okay, jadi Y yang buat kerja kan. Okay, kalau Y ada kuasa, X yang buat kerja. Okay, macam sini. So kalau X tu yang ada kuasa sini, okay, jadi yang semua yang buat kerja tu pada Y lah. Yang plus dengan minus P tu pada Y. Okay, kalau Y yang ada kuasa, okay, yang kena plus minus P ni pada X. Okay, so to one way of remembering this formula lah. Okay, so lebih kurang sama juga macam ellipse. Okay, benda soalan yang dia akan tanya adalah dia bagi point, suruh cari equation, ataupun dia bagi equation, suruh cari point. Contohnya example 26 ni, dia bagi equation, dia suruh cari point. Okay, sekejap saya forward nota penuh. Okay, so dekat WhatsApp tu saya ada forward nota penuh .
Ni nota yang dah lengkap dah semua jalan kerja tu. So boleh digunakan sebagai rujukan lah bila nak buat latihan ke, nak study untuk exam. So tadi isu lah, kamu tak sempat salin ke apa, so benda dah ada tinggal rajin tak rajin je nak revise. Okay, so kita tengok example 26. Kita. Okay, so soalan dia, find the vertex, focus and directrix, okay, of an axis of parabola y squared equals to 16x. Okay, sketch the graph. Okay, biasa soalan macam ni lah. Okay, dia bagi equation. Suruh cari 3 benda je kalau dia nak tanya. Vertex, focus dengan directrix. Kemudian sketch graph. Okay, so yang pertama kita ada equation ni. Okay, y squared equals to 16x. Okay, so yang ni kita tengoklah siapa yang ada kuasa tu. Okay, yang ada kuasa tu y. So maksudnya kita akan compare dengan yang inilah, y minus k squared equals to 4p x minus h. Okay, so untuk dapatkan vertex, focus, directrix ni kita kena keluarkan 3 benda lah. Kita kena tahu h, k dengan p. So ni senang je lah, kita compare je dengan standard equation ni. Okay, so ni kalau kita compare, yang ini kita tak nampak lah macam y minus k tu kan. Dia tak ada tu maksudnya dia minus 0 lah Okay, ni minus 0. Okay, 4p, 16 yang itu. Okay, 16. Ni pun tak ada maksudnya x minus 0. Okay, so maksudnya h ni 0. Okay, k pun 0. Okay, dan untuk p kita compare lah. So sini dia ada 4p equals to 16. So that's mean p equals to 4. Okay, so dia adalah p yang positif greater than 0. Okay, since dia adalah yang y squared, jadi bentuk dia tu adalah bentuk open right lah sebab p dia positif. Okay, sebenarnya kalau kuasa 2 tu pada y, open left ataupun open right lah. Yang menentukan dia open left, open right ni pada nilai p. Okay, so dah ada benda tu, bolehlah kita cari vertex dia. So vertex is hk. So maksudnya h0, k0 maksudnya dia punya vertex dekat origin lah, 0, 0. Okay, kemudian dia punya focus. Okay, since y yang ada kuasa, jadi yang kena buat kerja tu pada x koordinat. Jadi h plus p. Okay, so h is 0, p is 4. Okay, k0. So maksudnya dia punya focus dia dekat 4, 0. Okay, dan last kali adalah directrix. Okay, so directrix dia adalah yang ini x kalau x, h minus p. Okay, so h dia 0, p dia 4, so x equals to negative 4. Alright, kemudian kita akan sketch lah dia punya graph sebab soalan ni diminta untuk kita sketch graph tu. So kamu macam lukis graph lah Okay, so 3 benda tu kena ada lah. Okay, yang benda pentingnya yang pertama adalah dia punya vertex. So vertex ni dekat 0, 0 ni. Okay, dekat origin. Kemudian dia ada focus dekat 4, 0. Okay, dan satu lagi dia ada directrix. Okay, dekat negative 4 ni. Okay, so directrix ni dia satu garisan yang sebenarnya tak wujud pun. Okay, cuma dia just guide lah. So kita buat garis putus-putus macam ni untuk menunjukkan dia adalah directrix. Okay, so bentuk dia adalah bentuk ni open right. So nak lukis itu daripada vertex lah. So from vertex kamu tarik ke kanan ni. Okay, dan dia punya lengkung tu mestilah dia tutup ataupun fokus ni kat dalam lah. Okay, dalam lengkung tu. Okay, senang je kan. Okay, yang B ni pun sama lah. Cuma yang ni yang untuk x square. Okay, jadi dia sama ada open upward ataupun downward lah. Okay, tapi yang ni kita boleh nampak lah sini P dia tu negatif sebab negatif y kan. Okay, negatif 8y.
Okay. So samalah ini boleh rujuk pada solution yang saya bagi tu. Okay, kita tengok soalan lain. Okay, example 28. Okay, find the vertex, focus and directrix of each of the following parabola and sketch the graph. So soalan ni dia suka sketch chapter 4 ni banyak jugalah sketching. So marker untuk sketching tu pastikan boleh dapat lah Okay, so example 28 A. So dia bagi equation kat situ. Okay, so equation dia adalah y plus 3 squared equals to 8x minus 2. Okay, so sini kita nampak lah yang ada kuasa 2 tu y. So y maksudnya bentuk dia sama ada open left ataupun open right lah. Okay, so nak menentukan dia open left, open right ni yang mana satu adalah pada nilai P nanti. Okay, so kita compare dengan standard equation for parabola. Okay, so maksudnya sini kalau kita compare, kita akan dapatlah H dia sama dengan H is equals to 2, K equals to negative 3. Okay, so for P equals to 8, so that's mean P equals to, negative. Positif tu lah, positif so P dia sama dengan 2. So bila P greater than 0, okay, so maksudnya dia bentuk open right. Okay, kita kena tahu bentuk lah kalau bentuk salah nanti lukis tak dapat markah lah. Okay, so untuk vertex, formula ni hafal je lah formula dia HK untuk vertex. So H is 2, K negative 3 untuk vertex. Okay, so focus. Okay, yang ini Y yang ada kuasa jadi pada X lah. So H plus P, K. So H dia 2, P dia 2, K negative 3. So focus dia pada 4 negative 3. Okay, dan directrix dia adalah okay, X equals to H minus P. So H 2, P pun 2, so 2 minus 2, 0. So directrix dia X equals to 0. Okay, kemudian sketch lah dia punya graf tu. So pastikan 3 benda tu adalah pada graf kamu. Okay, so pertama kita ada vertex. So vertex dia dekat 2, negative 3. Ini agak-agak je lah di sini. So ni vertex. Kemudian dia ada focus dekat 4, negative 3. Okay, mungkin kat sini. Okay, dan dia punya directrix dia X equals to 0. So X equals to 0 ni adalah paksi Y lah Okay, so dia duduk atas paksi Y tu. Okay, so just tarik je lah ke sebelah kanan sebab dia open right. So asalkan ada bentuk lah, bentuk buka ke sebelah kanan tu. So we get our parabola. Okay, boleh. Ni senang je. Dia just bagi sama ada bagi equation, cari point-point ataupun dia ada way around lah. Okay, so kalau yang B ni dia bagi dalam bentuk macam general equation lah Okay, y squared plus 8x minus 6y plus 25 equals to 0. Okay, so ni macam general equation for parabola. So untuk nak boleh keluarkan maklumat HK dengan P tu, kita kena tukar dulu kepada bentuk standard. So nak bertukar pada bentuk standard, macam biasalah kena buat completing the square. Okay, so first kita susun dulu yang ada kuasa 2 tu yang di sebelah kiri So yang ada kuasa 2 sini Y. So Y biar sebelah kiri. Okay, so Y squared minus 6Y. Okay, yang lain tu kita bawa ke sebelah kanan So minus 8x minus 25. Okay, dan yang ini nak buat completing the square sebelah je. Okay, bahagian yang ada kuasa 2 tu lah. Okay, so sini kalau kita buat completing the square, dia akan jadi Y minus 3 squared minus 9. Okay, so minus 8x minus 25
Ataupun kita susun balik y minus 3 squared equals to negative 8x. So 9 ni kita bawa ke sebelah kanan, dia jadi plus 9. So 25, negative 20 plus 25 plus 9 is negative 16. Okay, dan untuk yang sebelah kanan ni kita boleh factorize lah supaya x tu coefficient dia jadi 1 So sini kita boleh factorize negative 8. So sini jadi x plus 2. Okay, y minus 3 squared. Okay, so sekarang dia ada dalam bentuk standard. So bila dalam bentuk standard ni barulah kita boleh compare dan keluarkan dia punya h, k dengan p. Okay, so sini h dengan duduk dengan x ni lah. So h is negative 2, k dia 3. Okay, so for p is negative 8. So that's mean p equals to negative 2. Okay, so bila kita dah ada semua nilai ni, bolehlah kita cari vertex, focus dengan directrix. Okay, so vertex dia hk. So sama dengan negative 2, 3. Okay, dia punya focus sebabkan yang ni ada kuasa 2 pada y. Jadi h lah yang akan plus p tu. So ini sama dengan negative 2 okay, plus negative 2 p dia negative 2 k3. Okay, so ni dia akan jadi negative 4 3. Okay, untuk focus. Okay, dan satu lagi directrix. Okay, dia x equals to h minus p. So h negative 2, p negative 2. So dia minus 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 2. So jadi plus inilah. So negative 2 plus 2, 0 So dia punya directrix dekat x equals to 0. Okay, so yang ini since p dia negative. Okay, ni less than 0 kan. So bentuk dia adalah open left. Okay. Dan dia sebab dia y square lah. So open left lah Okay, so kita boleh sketch. Okay, so dia punya vertex dekat negative 2, 3. Okay, negative 2 lebih kurang sini lah Okay, ni vertex. Kemudian dia ada focus dekat negative 4. Okay ni. Okay, so ni sini negative 2. Vertex dan negative 4. Untuk focus. Negative 4, 3. Okay, dan dia punya directrix dia dekat x equals to 0. So x equals to 0 ni paksi y lah. Okay. Alright, so daripada vertex ni, sebabkan dia open left, so kita tarik ke sebelah kiri. Okay. So dapatlah tu. So pastikan adalah 3 benda tu So vertex dia negative 2, 3. Dan focus dia negative 4, 3. Okay. So senang je kan. Okay, example 29 pun lebih kurang sama lah macam 28 ni. Cuma yang ni untuk contoh yang x kuasa 2. Tapi jalan kerja sama je. Okay. Yang A tu kamu compare dengan standard form. Okay, yang B tu kamu completing the square dulu. Baru kita compare dengan standard form dan sketch lah. Yang ni boleh rujuk nota lah Okay, saya tengok example 31 lah. Okay, so yang ini dia soalan dia find equation Tadi dia bagi equation. Yang ini kita kena cari equation. Dia bagi point-point di sini. Okay, so example 31 A. So dia bagi 2 point sini. Dia bagi tahu dah vertex dengan focus. Okay, so bila kita bagi point macam ni, kita susah sikit lah nak sekali tengok, kita nak tahu dia bentuk yang mana sebab kita ada dua jenis, sama ada yang y kuasa 2 ataupun yang
X kuasa 2. So macam mana nak tahu tu adalah kita kena plot dulu 2 point ni dan tengoklah kedudukan dia macam mana Okay, so ini kalau kita plot dulu dia punya kedudukan. Kita punya vertex dengan focus ni. Okay, so kalau kita sketch. Okay, sketch agak-agak lah sebab kita just nak tahu dia punya kedudukan je. Okay, so V is negative 2, negative 3. So negative 2, negative 3 bawah ni lah. Okay, ni dia punya vertex. Okay, dan dia punya focus dia negative 2, 2. Okay, so ni fokus dia. Okay, so macam ni kita nak tahu dia punya bentuk tu yang mana. Okay, kita tengok dia punya susunan ni lah. Susunan fokus dengan vertex ni. Okay, so di sini kita nampak dia punya susunan tu adalah menegak kan. So yang ni dia punya axis of symmetry lah. Okay, jadi kalau dia bentuk yang menegak macam ni, jadi dia punya parabola tu mungkin macam ni lah. Dia akan open, upward ataupun downward. Yang ni sebenarnya boleh agak dah. Okay, dia adalah open, upward. Jadi open upward ni adalah kalau dia punya equation X yang kuasa 2 So kena guna formula yang betul lah. Okay. So X minus H square equals to 4P Y minus K. So kalau guna formula yang salah, kamu akan dapat jawapan yang lain lah. Okay, sebab dia beza dia nanti pada fokus dengan directrix tu yang formula berlainan lah. Okay, so sini dia dah bagi vertex. So vertex dia adalah negative 2, negative 3. So kita tahu vertex ni adalah HK. So H is equals to negative 2, K equals to negative 3. Okay, so itu kita dah ada dua benda. Satu lagi kita perlukan P lah. So P boleh dapat daripada focus. Okay, sebabkan yang ni adalah X yang kuasa 2. Jadi maksudnya yang buat kerja tu pada Y. So dia H, K plus P. Okay, is equals to, yang fokus tadi adalah negative 2, 2. Okay, so H kita tahu dah negative 2. So tinggal yang K plus P ni lah. So K plus P is negative, is equals to 2. Okay, dan kita tahu nilai K ni sama dengan negative 3. So bolehlah dapatkan P equals to 5. Okay, so P itulah P positif. Jadi kita pun dah expect untuk dapat bentuk dia tu adalah bentuk open upward. Okay, so soalan ni adalah find equation. Jadi kita just ganti je lah. Tiga benda tadi. H negative 2, K equals to negative 3 dan P equals to 5 ni masuk ke dalam equation of ellipse. Okay, so equation dia adalah X minus H. So yang ni minus tu jadi plus 2 lah sini. Okay, 4 times P which is 5. Okay, Y minus 3. So jadi plus 3 sini. Okay, and then we simplify, we get X plus 2 squared equals to 20 Y plus 3. Okay, so ini dia punya equation. Okay, so soalan ni dia tak suruh sketch lah tapi kalau nak sketch pun macam tu lah, semua benda dah ada dah sebenarnya vertex ada, focus pun dah ada. Kalau dia suruh sketch pun just lengkapkan je lah. Betul dia lebih kurang gini lah dan mungkin kena cari satu lagi untuk directrix. Tapi soalan ni dia tak minta directrix Yes, bukan. Dia minta equation je. Okay. Okay, sama jugalah. Yang B tu pun sama je. Alright. So, mungkin last kita tengok. Kita tengok example. 32. Okay, kali ni dia bagi still find equation. Okay, cuma dia bagi, untuk yang pertama ni dia bagi vertex dengan directrix. Okay, yang kedua ni dia bagi focus dengan one point on the parabola. Okay, so kita tengok yang A dulu.
Okay, so sini dia bagi vertex at origin. Okay, so vertex origin ni maksudnya 0, 0 lah. So sini kita terus boleh compare lah HK dia. So H0, K pun 0. Okay, kemudian dia bagi directrix. Okay, so directrix dia adalah Y minus 3 equals to 0. Okay, ataupun kalau kita susun balik, dia adalah Y equals to 3. Okay, so directrix dia adalah Y. Maksudnya Y yang buat kerja. Jadi maksudnya yang ada kuasa ni pada X. So equation of ellipse yang kita kena guna sini adalah yang X kuasa 2. So jangan tersilap pilih lah. Okay. So dia 4P Y minus K. Alright. Dan kita boleh cari nilai P based on the directrix ni. So directrix untuk yang Y kuasa 2 ni, X kuasa 2 ni adalah Y equals to K minus P. Okay, kita tahu nilai K sama dengan 0 minus P. Okay, ataupun sebenarnya sebab ni. Okay, formula dia adalah Y equals to K minus P. Jadi maksudnya K minus P equals to 3 lah. Okay, dan kita tahu nilai K is 0. So maksudnya P equals to negative 3. Okay, so dah ada lah semua nilai. H, K dan P. So substitute saja masuk ke dalam equation of ellipse tu. Sebab ni soalan find equation. So kita dapat X minus 0 squared equals to 4P which is negative 3. Okay, Y minus 0. So sini dia akan jadi X squared equals to negative 12Y. Okay. So ni equation of ellipse yang kita cari dulu lah. Okay, soalan ni dia tak suruh sketch. Just find equation. Okay, so untuk B. Okay, dia kata open right. Okay, ni maklumat betul lah, open right. Kemudian fokus dia fokus dia dekat negative 1, 3. Jadi fokus. Dan dia passes through point negative 1, negative 1. Okay, so sini kalau nak tahu dia yang jenis yang mana, okay, kita kena sekali lah. Tapi sebenarnya boleh tahu dah. Open right ni maksudnya Y lah yang kuasa 2. Sebab open left ni untuk Y kuasa 2. So from open right adalah Y minus K squared equals to 4P X minus H. So kita akan guna formula ni lah. Okay. Alright. So kita perlukan 3 benda lah. H, K dengan P. Okay, so first kita boleh guna focus ni. Okay, so focus untuk Y kuasa 2 ni adalah X yang buat kerja. So dia H plus P, K is equals to negative 1, 3. So ni maksudnya kita tahulah nilai K sama dengan 3. Tapi untuk H dengan P ni kita tak boleh settle lagi lah. Sebab dia unknown, still unknown. So kita tulis je dulu H plus P is equals to negative 1. Okay, so kita still belum dapat HP. Okay, so kita ada lagi satu maklumat. Okay, yang mana point negative 1 ni passes through the parabola. Okay, maksudnya kalau kita ada parabola tu, kita tahu dia open left. Okay, dia punya fokus tu dekat negative 1, 3. Okay, so dia ada satu point Satu point atas parabola ni negative 1, negative 1. Okay, so since the point is on the parabola, macam kita selalu bincang sebelum ni, bila satu point tu ada atas graf tu, jadi kita boleh substitute lah point ni masuk ke dalam equation parabola tu. So kita boleh substitute X equals to negative 1, Y equals to negative 1 ni masuk ke dalam equation parabola tu. Okay, so equation parabola kita ni adalah yang Y kuasa 2. So Y, okay, Y sama dengan negative 1. Okay, minus K. Okay, K kita tahu dah nilai dia K sama dengan 3. So kita boleh ganti siap-siap lah. Okay.
minus 3 squared equals to 4p x minus h. So x is negative 1 minus h. Sebab dua benda yang kita tak tahu kat sini adalah p dengan h yang kita nak cari itulah. Okay, so yang ni kalau kita simplify, yang ni sama dengan negative 4. So negative 4 squared jadi 16. So 16 4p negative 1 minus h. Okay, so maksudnya sini kita ada dua equation lah. Dua equation yang ada h dan p. Ni equation yang pertama. Ni equation yang kedua. Jadi kita boleh solve simultaneously lah. Okay, buat persamaan serentak. Okay, so kalau kita ambil daripada 1 ni, kita susun balik, kita akan dapat p sama dengan negative 1 minus h. Ataupun kalau nak guna h pun boleh. Okay, maksudnya h sama dengan negative 1 minus p. Cuma sini saya ambil yang ini sebab kalau kamu tengok negative 1 minus h ni ada kat sini. Okay. Tapi kalau tak perasan pun tak ada masalah pun. Ganti nanti last kali dapat jugalah jawapan dia. Cuma ini kita boleh nampak lah yang negative 1 minus h ni ada kat sini. So kita boleh substitute lah. Benda tu sama dengan p. So kita substitute into 2. So dia akan jadi 16 equals to 4p. Okay, negative 1 minus h tu sama dengan p. So p times p is p squared lah. 4p squared equals to 16. So p squared equals to 4. Okay, jadi p sama dengan, sepatutnya sini ada dua nilai lah. Maksudnya dia 2 ataupun p equals to negative 2. Okay, tapi sebabkan kita dah tahu dah daripada awal tadi yang graf kita ni adalah open right. Open right maksudnya dia adalah p yang positif. So kita boleh ignore lah yang ni. Tapi kita boleh tulis since open right yang bermaksud p dia mestilah positif. So kita akan ambil p equals to 2 lah. So p equals to 2 untuk soalan ni. Okay, so bila kita dapat p, kita boleh cari nilai h. Okay, so kita tadi ada h plus p equals to negative 1. So h equals to h plus 2 equals to negative 1. So h equals to negative 3. Okay, so dah dapat nilai h, semua dah ada lah. H equals to negative 3, k equals to 3 dan p equals to 2. So last kali kita just ganti je lah masuk ke dalam equation of ellipse tu. So kita akan dapat dia yang y squared. So y minus 3 squared equals to 4 times p which is 2 and x minus h, so jadi plus 3. And then we simplify, we get y minus 3 squared equals to 8x plus 3. Okay, so macam tu je lah kalau ellipse dengan parabola ni. Okay, dia soalan dia berkisar macam tu je lah. Dia bagi equation, cari point ataupun dia bagi point kita nak cari equation. Okay. So yang lain tu kalau boleh tengok balik lah nota yang saya bagi tu. Alright, so boleh setakat tu. Ada apa-apa soalan ke untuk chapter 4 ni? Boleh, sir. Okay. So kita recap sikit lah chapter 4 ni, apa yang kita dah belajar dalam chapter 4. Benda ni penting sebab chapter 4 ni adalah chapter yang akan keluar exam. Okay. Okay, so chapter 4 ada 3 benda Kita ada circle. Okay, kemudian kita ada ellipse. Okay, dan satu lagi parabola. Okay, so yang paling banyak ni dekat circle lah. Okay, kalau kita bincang itu dia ada 4 benda lah Okay, yang pertama yang find equation.
Okay, yang kedua adalah kalau dia bagi equation kita nak find point. Tapi sini biasanya dua benda lah dia suruh cari, center, radius. Okay. Yang ketiga adalah intersection. Okay, dan yang keempat pasal tangent normal tu lah. Okay, so untuk ellipse dengan parabola ni lebih kurang sama je. Okay, sama ada kita find point-point yang penting tu. Ni banyaklah point dia Dan ataupun dia kita nak cari equation. Sama jugalah parabola pun. Okay, sama ada find point ataupun satu lagi adalah find equation. Okay. So untuk ellipse dengan parabola ni yang penting dia adalah kena faham lah perbezaan bentuk tu. Okay, dan dia apa efek dia ke atas formula untuk point-point ni. Okay. Itu kena hafal lah Sebab dia tak bagi dalam exam dia bagi formula. Cuma dia tak detail lah Dia bagi formula in general macam tu. So kamu lah kena tahu. Okay, bila nak guna yang macam ellipse tu, bila yang nak kena plus P tu bahagian X ke bahagian Y tu, yang tu kamu kena faham sendirilah. Okay, so rasanya nota saya pun dah ada summary tu kan. Macam sini kan. Ni. So tengok sini lah, rujuk lah. Waktu kamu buat latihan, kamu rujuk lah. Okay, tapi nanti masa nak exam. Okay. Baru kamu hafal lah benda ni sekiranya kamu jangan hafal awal lah Hafal dekat nak exam baru hafal. Okay, benda-benda yang kena hafal tu kena kamu hafal masa nak exam. Okay, dan gunakan short term memory je. Okay, sebab bila kamu dapat kertas soalan, kamu salin lah balik semua benda yang kamu hafal tu, kamu curahkan semuanya atas kertas. Lepas tu kalau kamu nak terlupa pun tak ada masalah lah. Okay, sebab dah tertulis kan. Jangan lupa sebelum tertulis. Okay, tu tak boleh bantulah tu one way, satu teknik lah nak exam. Okay, tapi sebenarnya kalau kamu selalu buat latihan, benda ni dia automatically akan ingat lah Alright, so habis chapter 4, kita pergi ke chapter 5. Mana saya letak? Okay, chapter 5 ni saya tak sempat lagi dah nak type sebelah. So kita pakai dulu lah nota yang ni. Okay, so chapter 5 is vector Sekejap, saya minum sekejap. Okay, so vektor ni benda yang kamu pernah belajar dah lah waktu sekolah menengah dulu kan. Vektor. Okay, cumanya yang untuk metrik in 3 dimension. Okay, 3D lah, in 3D. Okay, 3 dimensional. Okay, so apa maksud 3 dimensional? Okay, sebelum ni mungkin kamu pernah untuk vektor ni mungkin kamu pernah belajar lah waktu sekolah menengah dulu. Dia setakat I dengan J je kan. Contohnya kita ada vektor AB sama dengan 3I plus 4J. So ni adalah 2 dimensional lah. Okay, dia cuma melibatkan part CX dengan part CY lah Okay, so bila 3 dimensional ni kita ada tambahan satu lagi koordinat. Kita panggil Z koordinat lah. Okay, let's say 3K. Okay, I ni untuk X koordinat, J ni untuk Y koordinat, K ni untuk Z koordinat. So Z koordinat ni untuk satu lagi lah. Okay, sebab kita hidup ni dalam dunia 3D kan. So semua benda lah. Environment sekarang semua in 3D. Okay, main game pun kebanyakan sekarang game 3D kan. Dia dah
Dulu-dulu kalau game lama-lama, zaman saya budak-budak dulu, semua game semua 2D je kan. Super Mario tu sekarang. Sekarang ni semuanya 3D kan, PUBG apa benda tu. Okay. Semuanya in 3D world. Okay. So sebenarnya vector ni, dia memang digunakan lah untuk dalam, apa itu panggil dalam gaming environment lah sebab dunia game tu dunia 3D kan. Okay. Jadi bila kita nak buat pergerakan objek tu dari satu tempat ke satu tempat, dia pakai vektor lah. Okay. Cuma dia tak tunjuk lah pengiraan tu atas game. Takkan nak tunjuk atas game kan, kamu nak tembak orang, takkan dia nak tunjuk perkiraan tu. Jadi dia apa, kita panggil dia sebagai apa, dia punya belakang dia tu, background dia tu adalah vektor lah Okay, sebenarnya dia matrix lah, matrix. Tapi matrix dengan vektor ni benda yang berkaitan lah. Okay, tak apalah, itu just penerangan lah Mungkin ada orang tanya, buat apa belajar vektor ni, guna ke dalam kehidupan? Jawapan dia adalah untuk orang yang guna lah. Kalau kamu tak guna lah Okay. Contohnya kalau untuk siapa yang ambil nak buat aero apa, yang macam bila naik kapal terbang kan, macam burung pada. Okay, kapal terbang. Okay, menara kawalan. So macam mana menara kawalan ni nak tahu kapal terbang ni berada di mana? Okay, so dia akan bagi vektor lah, koordinat kan. Koordinat tu vektor in 3D lah. Okay, so barulah kita boleh tentukan kapal terbang mana nak turun dulu, kapal terbang mana yang nak terbang, okay, supaya tak berlaku pelanggaran. Okay, kita boleh kira kalau kapal terbang ni kedudukan dia macam ni, kelajuan dia macam ni. Kapal terbang B, kedudukan dia kat sini, kelajuan dia macam ni. Ada tak, boleh tak dia nak bertembung? Okay, so benda tu boleh dikira lah menggunakan vektor Okay, so panjang pula introduction. Okay, so basically vektor ni adalah pergerakan lah Okay, contoh lah. Contohnya apa Jadi kalau fizikal senang sikit nak tunjuk. Macam contohlah kamu dari asrama kan. Okay. Kamu nak pergi ke bilik tutoran. Tutoran aras 3. Atas ni kamu nak pergi atas ni. Okay, so kamu bergerak tu dari asrama lah kan. Dari asrama. Okay, pergi ke mana-mana lah. Okay, naik ke atas. So ada kat sini. Okay, so semua ni vektor lah ni Cuma kita nampak macam dia dari sini terus ke sini lah. Tapi kalau nak pecahkan satu-satu, contohnya X ni kamu boleh anggap macam kamu bergerak ke kiri ke kanan lah. Okay. Okay, dan Y ni kalau ke depan ke belakang. Okay, dan Z ni ke atas ke bawah. Mungkin balik sikit Okay. So contohnya lah kamu bergerak ke sebelah kiri 3 unit. 1, 2, 3 ataupun 3 langkah lah ke sebelah kanan. Kemudian kamu bergerak ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Okay. Lepas tu kamu terbang ke atas 3 unit juga. Okay. So kamu akan end up ada kat sini lah. Okay. So tu vektor dia lah. Vektor dia adalah okay. Kamu bergerak 3 unit ke kanan. Okay. 3 kanan. 3 depan. 3 atas. Okay. Cuma kanan ni kita letak dia sebagai I lah So 3I. Okay. Plus ke depan ni 3J. Okay. Plus 3K untuk atas. Okay. Tapi kalau kamu bergerak ke kiri, dia akan jadi negatif lah. Okay. Ini vektor vektor. Dia faham kot? Okay. Itu just more on introduction je lah Okay. So vektor ni dia consist of two things two information dalam satu benda. Okay.
Okay, so vector ni maksudnya dia ada dua benda. Dia ada magnitude. Okay, dan dia ada direction. So dia satu sistem yang boleh bagi tahu dua benda lah. Okay, dia boleh bagi tahu magnitude dan dia boleh bagi tahu direction. Okay, which is useful lah for computer. Okay, macam contohlah kamu nak bagi arahan kepada seseorang untuk berjalan. Jalan pergi mana-mana lah. Okay, so kamu akan cakap lah. Pergi, contohnya kamu bagi tahu kawan kamu, jarak di antara kamu dari sini nak pergi ke mana ke bilik tutorial, kamu kata okay, dia dalam 100 meter. Okay, tapi kalau bagi tahu umum macam ni 100 meter, 1 meter tu arah mana? Okay. Jadi susah lah kan. Ni just ni magnitude je lah, tak ada arah. Okay, kalau macam ni kita panggil sebagai scalar. Okay, dia tak ada direction. Tapi kalau kita tambah direction, contohnya 100 meter, okay, to the left. So ni dia akan jadi vector. Okay, sebab dia ada dua benda. Dia ada magnitude, okay, dia ukuran dia, dan dia punya direction. So yang tu dimaksudkan dengan vector lah. So bila kita buat satu vector A ni, 3i plus 4j ni, maksudnya kita tahulah dia ada magnitude dia ni. Ni magnitude. Okay, berapa langkah tu. Dan ij ni mewakili arah dia. Okay, direction. Okay. Panjang tu. Explain pasal vector ni. Okay. So ni boleh baca lah benda-benda ni. Okay, so yang pertama adalah types of vector. Okay, type vector ni macam-macam lah Okay, cuma yang penting adalah okay, adalah yang pertama adalah position vector. Okay, so dah tahu apa yang dimaksudkan dengan position vector ni. Position vector adalah vector yang bermula dari origin. Okay, macam kita lah dunia 3D ni. Dia kena ada satu tempat yang kita bermula. Okay. Sebab benda tu kita panggil sebagai origin, 00. Cuma yang ini untuk 3D 000 lah. Okay. Untuk X, Y, Z coordinate. Okay, so kalau kamu duduk kat sini, let's say kamu berada di point A, so kita boleh jadikan origin ni sebagai dia punya reference lah. Okay. Jadi vektor OA ni adalah kita panggil sebagai position vector. Okay. Maksudnya dia kalau vektor tu dia bersambung daripada origin ke satu point tu position vector lah. Okay, dia ada juga vektor yang tak bermula dari origin. Kita panggil dia sebagai free vector. Okay. Macam contoh contoh. Ada point A sini, ada point B kat sini. So kalau kita sambung dia jadi vektor AB lah kan. So vektor AB ni adalah free vector sebab dia tak start daripada origin, dia start daripada A ke B. Okay. So dia faham tu Okay, so equal vector adalah when both equal have the same magnitude and the same direction. Dia baca sini lah ni. Okay. Alright, kemudian kita ada operation ni. So vector kita boleh tambah. Okay. Okay, so kalau contohlah kita ada vector A. Okay, dan kita ada vector B. Okay, so kalau kita tambah A plus B ni, maksudnya kita mencantumkan dua vektor ni pada arah yang sama lah. Biar dia macam bergerak pada arah yang sama So kalau sini A, so dan B ni anak panah dia ke sana, so dia sambung ke sana lah. B. So dia punya resultant ni atau hasil tambah dia adalah yang ini. Ini adalah A plus B. Okay, macam contoh lah kamu dari KB. Okay, pergi ke mana Ion. Lepas tu pergi ke
KMKT. Okay, so kalau kita tambah semua ni macam kamu dari KB pergi KMKT lah. Okay, so tu dia punya perumpamaan lah Dia faham Okay, maksudnya kamu dari KB pergi Ion, lepas tu daripada Ion baru pergi KMKT. Kesimpulan dia macam kamu dari KB pergi KMKT je lah. Okay, so arah dia kena macam ni lah Sorry, terbalik pula. Okay, tapi kalau contoh satu vektor macam ni, A, satu vektor lagi B. Arah sini. So bila kamu tambah, okay, yang B tu kena duduk sebelah sini lah. Sebab dia kena, anak panah dia tu mesti dalam satu aliran yang sama lah So bila kamu tambah, jadi macam ni lah. Saya tambah dia. Sorry, terbalik pula. Ke sana lah. Kamu start daripada A pergi ke B, B pergi ke C, macam A pergi ke C lah. Okay. Okay, macam contoh kita ada vektor macam tadi saya tunjuk 3A, okay, 3I, 3J, okay, 3K. Okay, tapi dia punya, kalau nak ikutkan vektor dia yang ni lah, panjang ni. So magnitude ni adalah kita nak cari panjang ni lah Contoh kita ada vektor A. So ataupun magnitude ni dia punya, kita panggil sebagai distance lah, distance. Okay, so magnitude ni adalah distance. So formula dia kita just ambil je. Okay, kalau contoh kita ada vektor A tu sama dengan 2I plus 3J plus 4K. So magnitude ni panjang vektor tu adalah square root of A squared. So ambil lah 2 squared plus 3 squared plus 4 squared. Lepas tu kamu kira lah. So kamu akan dapat magnitude. Okay, unit vektor pula adalah vektor yang magnitude dia satu Unit vektor ni adalah magnitude dia. Magnitude dia sama dengan satu unit. Okay. So bila kita ada satu vektor A, kalau kita nak dapatkan dia punya vektor yang satu unit panjang dia, kita bahagi dengan dia punya magnitude je lah. Ini mungkin nanti kita tengok contoh lah nanti Okay, so kita tengok sini. Kuliah kamu dah masuk ke vektor? Vektor ni pun tajuk yang masuk exam ke Dia tak keluar assignment. Dah. Dah belajar kat kuliah ke vektor? Belum. Oh, belum. Okay, apalah. Okay, so kita tengok sini So beza dia dengan SPM adalah yang ini 3D lah. Dia sambah satu koordinat je lagi. Okay, Z koordinat. Okay, so untuk vektor dia boleh buat beberapa operasi lah Okay, macam sini kita boleh buat tambah, tolak, okay, darab scalar, okay, find the magnitude unit vector semua tu lah. Okay, so kita tengok contoh yang ini. Okay, kita ada vektor A. Okay, so bila kamu tulis, pastikan ada ni ada garis bawah dia menunjukkan dia adalah vektor Kita panggil apa ni tidal Kulah nak buat lengkuk-lengkuk ke ataupun nak garis saja pun boleh lah. Okay, asalkan ada lah dia akan ada beza tu kalau kamu tulis A plus B equals to C dengan A plus B equals to C. Ni beza. Yang ini maksudnya mungkin ada satu nilai A tambah satu nilai B jadi C. Tapi ini adalah vektor. Maksudnya vektor A tambah vektor B sama dengan vektor C. Okay, so pastikan ada ni lah. Ada tidal di bawah tu Ataupun nak buat underline pun boleh. Okay, pastikan ada lah.
Sebab kadang-kadang skema dia akan strict. Tak tulis, kosong semua. Okay, so better tulislah. Okay, so dia negative 4i plus 2j plus k. Okay, cuma kalau dalam nota kadang-kadang dia akan boldkan lah. Okay, yang bold tu maksudnya dia vektor Macam sini kalau mungkin dalam nota tu dia akan tulis 4i tu, okay, i tu tebal sikit. Dia tak ada tidal. Okay, so itu menunjukkan vektor jugalah. Okay. So satu lagi cara, kalau tak nak tulis bawah ni, tak nak letak garisan bawah tu, kamu tebalkan tulisan kamu. So pilihlah nak buat macam mana Okay, so yang pertama adalah dia suruh cari yang ini. Modulus A. Okay, modulus ni maksudnya magnitude lah. Okay, so formula magnitude adalah kita square kan setiap elemen elemen. Apa tu istilah dia? Component, okay. Component of I, J dengan K ni. Okay. Okay, so dia negative 4 ni kita square kan. Okay, plus 2 squared. Okay, dan K ni tak ada depan tu maksudnya 1 lah. 1 squared. Dan semuanya kita square root kan. Okay, so ini kalau kita kira dia sama dengan 16 plus 4 plus 1. So dia sama dengan square root 21. Okay, so square root 21 tu tak boleh nak perkecil dah lah So macam tu lah. So magnitude dia adalah square root 21. Square root 21 ni panjang vektor A tu lah. Okay, so tu magnitude. Okay, kemudian unit vector. Okay, so formula unit vector untuk A tu dia ada ni kita panggil dia sebagai A hat. Cap ke hat. Manalah dia pakai cap ataupun dia pakai hat lah pakai topi tu. Okay, so kalau ada tanda topi atas A tu maksudnya dia unit vector Okay, so formula dia adalah the vector divided with its magnitude. Okay, so vektor dia tadi adalah negative 4i plus 2j plus k. Dia bahagi dengan dia punya magnitude. Magnitude dia tadi adalah square root 21. Okay. Lepas tu ikutlah. Nak biar macam tu boleh ataupun nak distribute untuk setiap komponen tu. So dia akan jadi negative 4 over square root 21i plus 2 over square root 21 J plus 1 over square root 21 K. Okay, so ni adalah unit vector for A. Okay, apa yang dimasukkan dengan unit vector? Okay, let's say lah ini vector A tu. Okay, so vector A ni kita tahu dia punya magnitude dia ataupun panjang dia ni adalah square root 21. Okay, square root 21 ni lebih kurang 4 point something lah. Okay. Okay, so bila kita nak cari unit vector adalah kita nak vektor yang sama, okay, arah yang sama, cumanya sekarang ni kita nak supaya dia pendek sikit. Pendek tu adalah kita nak dia 1 unit sahaja. Okay, panjang tu jadi 1 unit. So kalau panjang dia 1 unit kita panggil sebagai unit vector lah. Okay, so macam mana nak jadikan dia 1 unit? So bahagilah dengan panjang dia kan, betul tak? So panjang dia 21, assert 21, so dia jadi 1 unit. Dia faham tak tu? Kita just, macam contoh lah kamu ada pembaris 30 cm. So kamu nak pembaris yang sama cuma nak pendek sikit. Nak jadikan dia 1 cm sahaja. So apa kamu buat? Kamu bahagilah 30. Okay, jadi bahagian yang kamu dapat tu adalah bahagian 1 cm, 1 unit. Boleh faham kot? Itu So unit vector ni kita just bahagi dengan dia punya magnitude je lah.
Okay, so itu A. Okay, B adalah hasil tambah. Okay. Okay, so B dia suruh cari A plus B. Okay, so A tadi adalah negative 4I plus 2J plus K. Okay, ni untuk A. Okay, dan B adalah 3I minus 3J plus K. Okay, so macam mana nak tambah dua vektor ni? Dia tambah ikut komponen Maksudnya I akan tambah dengan I. Okay, J tambah dengan J. Dan K tambah dengan K. So dia ikut komponen lah. Okay, ataupun kalau nak mudah tambah ni, kita boleh, vektor ni kita boleh represent dalam banyak bentuk lah Macam contohnya tadi ni, dia bentuk vektor biasa lah. Okay, negative 4I plus 2J plus K. Ataupun kalau tak nak tulis macam tu, boleh juga tulis dalam column matrix. Negative 4, 2, 1. So ni benda yang sama lah, cuma cara kita represent berbeza. Ataupun boleh juga buat macam ni. Tapi ni jarang lah. Boleh juga guna. Ni pun vektor. Okay, so depend lah kamu nak tulis macam mana. Okay. Tapi kalau nak tambah ni, biasa mudahnya kamu buat macam ni lah. Jadi negative 4, 2, 1 tambah K3 negative 3, 1. So ni macam tambah matrik lah So dia ikut kedudukan tu. So yang pertama adalah 4, negative 4 plus 3, negative 1. 2 plus negative 3, negative 1. K1 plus 1, 2. Okay, so dapatlah. Ni dia punya vektor A plus B. Ataupun kalau nak tukar balik kepada yang tadi tu, dia adalah negative I minus J plus 2K. Alright. B. Lemak tak buat. Okay, sir. Okay, sekejap tak muat kat situ. So, dekat sini lah Okay, so yang soalan kedua tadi adalah disuruh cari 2A. Okay, 2A minus 3B. Okay, so sini maksudnya dia suruh darab dululah. Okay, setiap vektor tu dengan vektor A kena darab dengan 2. Vektor 3 kena vektor B kena darab dengan 3. Okay, so sini maksudnya dia 3 times. Kalau nak tulis dalam bentuk matrik pun lagi mudah sebenarnya So dalam matrik adalah negative 4, 2, 1. Okay, minus dengan, sorry terbalik saya tulis. Ni 2 2, 3. Yang matrix B tadi adalah 3, negative 3, 1. Okay, so darab dulu. Ni sekali multiplication je. So negative 8, 4, 2. Okay, minus. Darab 3 masuk dalam 9, negative 9, 3. Lepas tu kamu tolak je lah. So negative 8 minus 9 jadi negative 17. 4 minus jadi plus 9. So jadi 13. And 2 minus 3 negative 1. Okay. So inilah saya tambah dia. Ataupun kalau nak tukar kepada IJK tu adalah negative 17I plus 13J minus K. Okay. Senang je kan? So matrik lah, vektor kita boleh buat operasi macam tu lah. Tambah tolak boleh dibuat macam biasa. Ini pun lebih kurang sama je lah. Okay, kita pergi kepada yang kedua. Okay, darab.
Okay, untuk vektor ni dia ada dua jenis darab Kita ada scalar product dengan vector product. Direction cosine. Direction vector. Contoh sini. Kalau yang tu nanti mungkin saya tambah buat video lah Kita pergi ke darab. Okay, vektor kita boleh darab Yang kita buat tadi tu adalah scalar multiplication lah. Maksudnya kita ada constant. Tadi tu 3 times vector A. Ni just kita darab lah 3 tu dengan setiap komponen dalam vector A tu. Ni bukan scalar product ni just scalar multiplication. Okay, scalar product ni adalah bila kita darab dua vektor Okay. Ataupun nama lain dia kita panggil sebagai dot product. Okay, dia ada satu lagi product. Okay, dipanggil sebagai vector product ataupun cross product. Okay, so ni kena hati-hati lah Dia ada beza antara dot product dengan cross product. Okay, dua-dua ni darab. Cumanya dia berbeza cara kira lah. Dot dengan cross ni. Okay. Ni kita panggil sebagai scalar product. Yang ni vector product. Ataupun yang biasa juga disebut sebagai dot product ataupun cross product. Benda samalah, cuma yang ini merujuk kepada simbol apa kita nak guna lah. Okay, dot dengan cross. Okay, so kita tengok dot product dulu. Macam mana nak kira dot product ni. Okay, so given the vector A is 2i plus j minus k. So soalan ni adalah find A dot B. A dot B. Okay, so macam mana nak buat dot product ni? Dia senang je. Dia darab ikut komponen Okay, maksudnya I darab dengan I, J darab dengan J, K darab dengan K. Okay, macam contoh sini. Okay, dia 2I plus 3J minus 4K. Okay, dot product dengan negatif I plus 2J minus K. Okay, so cara dia kita kena darab tu ikut komponen lah. Yang pertama I dengan I So yang komponen pertama I tu adalah 2. Darab dengan negatif 1. Lepas tu plus J pula, komponen J 3 times 2. Kemudian untuk komponen K, negatif 4 times negatif 1. Okay, so boleh nampak ke yang tu? Kita tukar. Okay, ni yang I. Yang ni lah I. J. Dan K. Senang je ni. Takkan tak tahu. Senang je, mudah je. Dia just darab ikut komponen lah. Lepas tu kamu kira je. Okay, so sini dia akan jadi negatif 2 plus 6 plus 4. Ataupun ni sama dengan ni 10 minus 2 jadi 8. Okay, so scalar product bila kita kira hasil dia adalah hasil dia nombor lah ataupun a value. Okay, dia jawapan dia mesti number lah, a numerical number. Okay, so tu cara untuk kira dot product. Okay, dan dot product ni kalau terbalik pun dia sama je lah. B dot A still kamu akan dapat the same answer lah. Okay, so A dot B, B dot A ni benda yang sama. Kalau kamu kira pun still dapat 8. Okay, sebenarnya ada kat sini dia tulis.
Okay, so itu untuk dot product. Okay, soalan B kat sini adalah dia suruh cari angle between two vector. Okay, alright, so ni benda-benda lah. Benda yang selalu dia tanya adalah pasal angle between two vector. Okay, so formula dia adalah yang inilah Okay, arc cos A dot B over magnitude of A magnitude of B. Okay, ataupun setengah orang hafal yang ini. Nanti saya buat nota lain lah Nota ni pening sikit. Sebab ni nota lama So bila kita ada dua vektor, kita ada vektor A dan vektor B. Okay, kita boleh cari angle between these two vector. Okay, theta tu lah. Okay, so formula dia adalah biasanya kita hafal gini lah. Cos theta sama dengan A dot B over magnitude of A magnitude of B. Okay. So bila kita dua vektor, kita cari dot product dia dan juga dia punya magnitude. Okay. So theta ni lah angle yang kita nak cari ni lah. Sini. Okay. So sini yang pertama kita cari dulu A dot B. Okay. A dot B kita dah kira dah tadi A dot B sama dengan 8. Okay. So yang kita kena cari lagi adalah magnitude of A dan magnitude of B. Okay. So magnitude of A. Apa tadi vektor A dia tadi? Okay, vektor A tadi adalah 2. Okay, I dia 2. J dia 3. Dan K dia negative 4. Okay, so ni kamu kira lah penilai dia. So sini kalau kamu kira dia sama dengan square root 29. Okay, untuk B pula dia punya I coordinate tadi adalah I component dia negative 1 squared. KJ component dia 2, so 2 squared. And K component dia negative 1 squared. So sini 1 plus 4 plus 1 which is 6. So square root 6. Okay, so angle dia masukkan dalam formula lah. So cos theta equals to A dot B which is 8. Kemudian magnitude of A which is 29. Okay, dan magnitude of B square root 6. Okay, so ni dalam cos theta yang kita nak tu theta So dia adalah arc cos of that thing lah. Okay, so ni tekan je calculator. So kamu akan dapat dia punya angle dia adalah 52.66 degree. Okay, so angle biasanya bagi dalam degree lah Okay, untuk yang ini. Okay, saya tak pasti kali ni macam mana. Tapi untuk vektor, ini berita yang menyedihkan jugalah Untuk vektor ni, kalau yang lepas-lepas, dia satu formula pun dia tak bagi untuk vektor ni. So semua kena hafal lah. Okay. Semua formula pasal vektor ni kena hafal. Tapi saya tak pastilah, mungkin untuk yang terbaru ni dia akan bagi ke formula vektor ni. Kena tunggu dululah Tapi kalau yang lepas-lepas memang dia langsung tak bagilah formula vektor ni. So semua kena hafal lah. Kalau formula angle between two vector kena hafal. Macam mana nak darab dot product, cross product pun kena hafal. Okay, semua kena hafal sendiri. Untuk vektor Tapi tak pastilah, nanti kita tengok balik Kalau dia bagi, baguslah At least taklah pening sangat nak kira. Okay, so still bawah scalar product ataupun dot product. Okay, ni sum of the properties lah Okay. So kalau kita dot product, okay, two same vector, maksudnya A dot A, dia equivalent dengan magnitude of A squared. Okay, ada modulus tu maksudnya magnitude of A squared. Maksudnya kita akan dapat panjang vektor A tu kuasa 2.
Okey, yang ini yang kita tunjuk tadi. A dot B adalah sama dengan B dot A. So, tak kisahlah kamu darab A dot B ataupun B dot A tu hasil dia sama je. Okey, kemudian yang ketiga ni adalah komutatif. Kita boleh expand je kalau dot product tu. Kalau A dot B plus C, dia sama dengan A dot B plus A dot C. Ibarat A tu darab dengan B, A tu darab dengan C lah. Okey, kalau yang 4 ni dia scalar product Okey, ada M ni. So yang ini kalau kamu nak masukkan M tu, dia kena darab dengan salah satu je lah daripada A ataupun B. Macam contoh lah kita ada 4 darab dengan vektor A dot B. Okay. So ni kalau kamu nak simplify, dia adalah 4A darab B ataupun A darab dengan 4B. Janganlah dua-dua tu didarab dengan 4. Ni macam darab biasa lah Okay, dan kalau 0 multiply with dot product dengan a vector, dia adalah 0 lah. Okay, 0. Okay, satu lagi untuk dot product ni adalah kita boleh tentukan tu vektor tu perpendicular ataupun tak. Okay, yang ini Okay, yang ini untuk yang parallel. Okay, ini boleh jugalah, tapi ini kita jarang guna ini tapi ada jugalah properties untuk parallel. Tapi yang utamanya adalah pasal perpendicular lah. Okay, kalau kamu dot product, tu vektor tu A dot B dapat 0. So maksudnya A dengan B tu perpendicular. Maksudnya macam ni kalau kita ada vektor A. Okay, dan bila kamu dot product dengan B dapat 0. So keadaan vektor A dengan vektor B tu dia adalah 90 degree lah, perpendicular. Okay. So kalau contohlah soalan disuruh buktikan show that A and B is perpendicular. So kamu just tunjuk je lah dia punya dot product tu equals to 0. So maksudnya dia adalah perpendicular. Okay, macam contoh yang ni example 2 ni. Okay, so if A, vector A is 2i plus alpha j minus k and B is alpha I plus alpha j plus 3k are perpendicular, find the value of alpha. Okay, so sini dia bagi tahu yang A dan B tu perpendicular. Jadi perpendicular maksudnya kalau kita buat dot product, jawapan dia mestilah 0 sebab dia perpendicular ada kat sini kan. So kamu buat balik je lah dia punya dot product tu. So dia 2 times alpha. Okay, plus alpha times alpha. Okay, plus negative 1 times 3 is equals to 0. Okay, so dia kita simplify dia jadi alpha squared plus 2 alpha minus 3 equals to 0. Okay, we get a quadratic equation kat situ. Okay, so kita boleh factorize. Dia sama dengan alpha plus 3, alpha minus 1. Alpha x by d. So kita dapat alpha equals to negative 3 or alpha equals to 1. Okay, so ini dua-dua boleh lah. Okay, maksudnya ada dua nilai untuk alpha sama ada negative 3 boleh, 1 pun boleh. Okay, tapi kalau soalan tu dia bagi vektor A apa-apa ataupun B apa-apa vektor lah. Dia suruh show that A and B is perpendicular. So kamu akan tunjuk je lah dot product dia sama dengan 0. Okay, kalau sama dengan 0 maksudnya A dan B tu adalah perpendicular lah. Okay, boleh.